warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua murid tahun 3 yang mengambil mata pelajaran sains. Saya Cikgu Syazwan akan menyambung pembelajaran dari rumah pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah kemahiran manipulatif yang terdapat di bawah kemahiran saintifik unit 1. Baik, sekarang kita lihat. Antara kemahiran manipulatif yang terdapat dalam subjek sains tahun 3, saya dapat simpulkan di sini ada 3. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Yang kedua, melakar. Yang ketiga, membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okay, mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga maksud ini. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Baik, buku teks sains tahun 3, muka surat 16 dan juga 17 memberikan satu situasi berkaitan dengan beberapa orang murid ingin menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Lim, macam mana nak tangkap belalang? Oh, cuba gunakan sauk. Okey, yang pertama ada sauk. Nanti saya simpan belalang yang ditangkap ke dalam botol. Okey, ada botol. Bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang bertutup? Kalau macam tu, saya gunakan kain yang berlubang. Baik, kat sini kita lihat dahulu apa maksud gambar dan juga situasi ini. Dia menyatakan tentang menggunakan dan mengendalikan peralatan. Okay, peralatan yang pertama ialah sauk. Peralatan yang kedua ialah botol. Okay, apa maksud menggunakan dan mengendalikan peralatan yang sesuai? Okay, kalau kita tengok sekarang ni dia nak tangkap belalang. Kalau tangkap belalang, boleh ke kalau kita guna pancing? Pancing guna untuk tangkap ikan, sesuai ke tidak? Tidak sesuai. Ataupun satu lagi, menggunakan joran. Joran pun guna untuk tangkap ikan, tak sesuai. Kita kena gunakan alatan yang sesuai untuk tangkap belalang. Apa alatannya? Inilah dia, sauk. Kemudian peralatan yang kedua ialah botol. Perkara pertama yang dia sebut tentang botol ini ialah botol ini bertutup rapat. Biasanya memang kita ada botol itu bertutup rapat. Okay. Harus diingat, belalang pun sama macam kita, dia haiwan pun perlu bernafas. Jadi kalau kita letak belalang dalam botol yang bertutup rapat, belalang tu susah nak bernafas. Jadi bila dia susah nak bernafas, kita dah menyeksa binatang ataupun menyeksa haiwan. Itu adalah satu perkara yang sangat tidak bagus. Kita jangan buat perkara macam tu. Jadi kita nak bagi dia hidup, kita gunakan kain yang berlubang. Udara masih boleh masuk, belalang masih boleh bernafas, tapi dia tidak boleh keluar daripada botol. Itulah maksudnya menggunakan dan mengendalikan peralatan yang sesuai. Seterusnya, kawan dia pun tanya, berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Hanya seekor. Kalau seekor, mesti beri sesuatu untuk haiwan tersebut makan, supaya haiwan tersebut boleh hidup sehingga selesai kita menjadikan belalang tersebut sebagai bahan spesimen. Baik, boleh faham? Kalau kita tak berikan dia sumber makanan, kita nak guna dia selama seminggu, 2-3 hari, belalang tu pun dah mati. Jadi kita dah tak boleh nak selesaikan kajian kita. Sebab itu kita kena beri dia makan. Selesai saja buat tugasan. Tugasan yang cikgu dia beri ialah untuk melakarkan belalang ini. Setelah dia selesai menggunakan belalang ini sebagai lakaran, apa yang perlu dilakukan oleh Kina terhadap belalang tersebut? Apa yang perlu dilakukan ialah melepaskan semula belalang tersebut di mana dia ambil. Contoh tadi yang pertama, dia ambil di padang. Dia perlu lepaskan semula belalang tersebut di padang. Tak bolehlah tangkap belalang di padang kemudian buang dalam tong sampah. Tidak boleh. Kita perlu mengendalikan spesimen tersebut dengan baik. Faham maksud saya? Itulah dia menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Seterusnya, melakar. Melakar merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Lakaran hendaklah jelas, tepat dan berlabel. Contoh dia yang pertama dia nak bagi, contoh yang pertama dia nak lakar ialah bika. Tengok ada langkah dia, 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah untuk melakar bika. Okey.
Langkah yang pertama, dia menggunakan pembaris dan juga pensel untuk membuat satu garisan yang lurus. Okey, kalau ada bika, bentuk U. Okey, kalau bika, kita lihat dia macam bentuk U. Buat garisan pertama, garisan kedua dan juga garisan ketiga. Langkah kedua, cantumkan ketiga-tiga garisan ini. Dan langkah ketiga ialah membuat satu garisan untuk menunjukkan adanya cecair di dalam bika tersebut. Okay. Nombor 4, melabel. Nampak melabel. Dia ada tulis larutan, kemudian dia ada tulis bika. Kalau awak lihat di sini, dia ada anak panah ataupun garisan menunjukkan lakaran itu apa nama dia. Okay. Kalau contoh cecair, kat sini dia panggil larutan. Kalau cecair, nampak dia ada buat satu garisan putus-putus kat sini menandakan ada air di dalam itu ataupun ada cecair di dalam bika tersebut. Okay. Lakaran yang kedua yang dia bagi contoh di sini, melakar tabung uji. Melakar tabung uji sama je macam melakar bika, tapi melakar tabung uji ni dia halus sikit, dia kecil sikit daripada bika. Kalau bika awak tengok dia lebar, kalau tabung uji dia kecil sedikit. Sama juga, buat 3 garisan, 1, 2, 3. Langkah kedua, menyambungkan ke tiga-tiga garisan tersebut. Yang ketiga, membuat garisan ataupun melabel dan sebagainya. Nombor 4, setelah selesai, ada yang ini ditambah penutup, ada tabung uji, kemudian ada cecair ataupun larutan. Okay, harus diingat untuk melakar mesti menggunakan pembaris dan juga pensel. Setiap lakaran perlu dilabelkan dengan betul supaya kita dapat mengenal pasti apa yang kita lakar. Seterusnya ialah membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Selepas menjalankan penyiasatan sains, kita hendaklah membersihkan, mengeringkan dan menyimpan peralatan sains dengan betul. Yang pertama membersihkan, yang kedua mengeringkan, yang ketiga menyimpan. Kenapa kita perlu membersihkan bika tersebut? Supaya cecair yang kita gunakan, yang kita letak dalam bika tersebut tidak membahayakan orang lain. Kita kena bersihkan. Dah guna mesti bersih. Bila kita bersih, kita mesti menggunakan air. Jadi bika tersebut ataupun alatan tersebut akan basah. Bila basah, kita perlu keringkan dia, baru kita simpan. Kenapa kita tak simpan basah-basah? Sebab dia akan mendatangkan perkara yang lain. Contohnya kita simpan dalam bekas almari kayu. Kalau kita simpan basah-basah, lama-lama almari kayu itu akan reput. Sebab apa? Sebab dia basah. Jadi kita perlu keringkan dia dahulu. Bila dah kering, baru kita simpan alatan tersebut di tempat yang sesuai. Contoh kat sini, bika disimpan dekat rak almari. Okey, mesti simpan semula tempat yang sesuai. Jangan letak bersepah-sepah. Tak apa. Dah bersihkan, bagus, dah bersih. Kemudian dikeringkan. Lepas tu dia tak simpan. Dia letak je kat tempat kering. Tak boleh. Mesti simpan semula tempat yang sepatutnya. Baik, kita teruskan lagi. Ini adalah kesimpulan unit kemahiran saintifik unit 1 dalam sains tahun 3. Kita boleh bahagikan kepada 2, iaitu kemahiran proses sains dan yang kedua kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ni tadi baru kita belajar. Kemahiran proses sains kita dah belajar dalam sesi yang sebelum ini. Kita ulang semula. Kemahiran proses sains ada mengukur dan menggunakan nombor. Mesti guna unit yang betul. Kita nak ukur jarak ataupun kita nak ukur berat, kita kena guna ukuran yang betul. Kita kena guna alatan yang betul. Kemudian meramal mengikut kepada pengalaman ataupun kajian yang telah dilakukan. Kemudian inference ini adalah kita membuat andaian terhadap sesuatu peristiwa ataupun sesuatu perkara. Kemudian berkomunikasi. Kalau berkomunikasi ini kita menyampaikan sesuatu secara lisan ataupun menggunakan carta, rajah, jadual dan sebagainya. Kemudian ada mengelas. Mengelas ini kita menyusun sesuatu perkara ataupun mengasingkan sesuatu perkara mengikut ciri-cirinya. Kalau contoh dalam buku teks awak dia bagi contoh stem. Dia nak kelaskan stem tu, dia nak asingkan stem tu itu mengikut bentuk, mengikut warna, mengikut jenis. Itu adalah mengelas. Dan yang seterusnya ialah memerhati. Memerhati ini seperti yang telah kita tahu, dia menggunakan organ ataupun deria manusia. Ada deria melihat, deria mendengar, deria rasa, deria sentuhan. Menggunakan deria manusia untuk membuat kemahiran proses sains memerhati.
Seterusnya, ini adalah kemahiran manipulatif yang telah kita baca tadi. Ada menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Kemudian ada melakar, kemudian ada membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Ini adalah asas untuk tajuk sains. Kita kena kuasai sebelum kita meneruskan untuk mempelajari sains dengan lebih dalam. Okey. Sekiranya kita tidak mahir akan kemahiran-kemahiran ini, mungkin kita akan mengalami kesukaran untuk membuat eksperimen ataupun membuat uji kaji dalam sains. Baik, sekian saja pengajaran kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh tinggalkan komen di bahagian bawah. Saya mengucapkan sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.